negara-negara seperti Cuba dan juga China mengamalkan penapisan maklumat secara separa ataupun total. Mereka menganggap kandungan yang dibawa dalam internet sebagai ancaman ideologi kepada penduduk mereka. Dan banyak juga negara yang bersikap sederhana dan menapis hanya maklumat yang berpotensi merosak fikiran orang awam seperti bahan lucah, bahan propaganda Nazi, bahan yang boleh menyebabkan ancaman kepada kesihatan awam seperti iklan ubat-ubatan dan racun yang memerlukan preskripsi doktor, bahan yang boleh menyebabkan ancaman kepada negara seperti cara-cara membuat bom, bahan api dan sebagainya, dan perbuatan jenayah. Antara negara-negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Australia, Kanada, Hong Kong, United Kingdom dan Singapura. Untuk itu, Pergerakan Puteri berharap akan ada satu usaha bersepadu yang dapat digerakkan untuk menilai semula akta sedia ada kepada yang lebih terarah dan mempunyai kawalan berhemah. Sehubungan itu dalam soal ini, Pergerakan Puteri UMNO merasa kesal kerana pihak Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia ataupun SKMM seumpama harimau tidak bergigi, mengaum tidak berbunyi. Bukanlah kita menyekat kebebasan bersuara ataupun kreativiti, tetapi langkah-langkah perlu juga diambil dan dikenal pasti supaya internet terus kekal sebagai alat komunikasi yang unggul pada abad ini. Cukuplah sekadar mengawal selia sistem dan maklumat mengikut acuan negara kita. Dalam hubungan yang sama, salah laku seperti pengguna internet yang merisaukan seperti spamming, virus, hacking, email bombing, denial of service attack, penggunaan robot, penggunaan kata laluan orang lain dan sebagainya juga perlu diberi perhatian. Akta Komunikasi dan Multimedia 1988 sebenarnya ada memperuntukkan penubuhan satu forum pengisian yang menentukan etika-etika dan garis panduan yang perlu diikuti dalam dunia cyber. Seksyen 231 akta tersebut membolehkan pengawalan bahan-bahan yang menyalahi, tidak sopan dan tidak senonoh. Ayo, kerahkanlah badan-badan yang bertanggungjawab ini, tegaslah kepada mereka-mereka, ya, tegaslah kepada mereka-mereka yang menyalahgunakan internet untuk kepentingan pribadi. Saya juga menggesa supaya garis panduan ini dilaksanakan secara berkesan untuk membatasi isu-isu kandungan laman web dan setengah laku pengguna dan bukanlah berperanan semata-mata hanya sebagai badan penapisan sahaja. Sidang perwakilan sekalian, penggunaan dunia cyber sebagai ruang melakukan jenayah adalah satu yang dimaklumi. Perbuatan seperti penipuan, bahan lucah, skim piramid, judi cyber, penipuan kad kredit, peras ugut, pengintipan industri, pelaburan haram dan sebagainya mesti dikawal selia untuk mengelakkan dunia cyber daripada menjadi dunia liar seperti the Wild Wild West. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah salah di bawah peruntukan sekarang dan seharusnya dianggap sebagai kesalahan di dunia cyber juga. Sekiranya tidak, sidang hadirin adik-adik puteri yang saya kasihi sekalian, dunia cyber akan menjadi pusat jenayah dan seterusnya membantu usaha-usaha untuk memantapkan internet sebagai pemantau ke-ekonomi. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, kita juga ingin membincangkan mengenai generasi muda pewaris kepimpinan negara, adik-adik pelajar-pelajar kita sekalian. Menyentuh mengenai kualiti pendidikan pula. Dari peringkat sekolah rendah lagi, kita telah diberi penekanan tentang pentingnya untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Ibu bapa suka mencanangkan berapa anaknya perolehi.
daripada keputusan peperiksaan setinggi-tinggi STPM sehinggalah ke peperiksaan bulanan. Kebanggaan ini adalah bertepatan memandangkan ibu bapa telah membuat pelaburan yang banyak dari sudut keuangan, sama ada untuk menghantar anak-anak ke tuition dan sebagainya. Ada juga kita mendengar di kalangan murid-murid yang menggantung diri sehingga mati kerana keputusan peperiksaan tidak memuaskan dan tidak seperti yang dihajati. Semua itu memberi tekanan kepada anak-anak sehingga mereka hilang arah, pengertian sebenar pengetahuan dan juga pencarian ilmu. Ibu bapa dan guru-guru ada kalanya terikut sama dalam soal kualiti yang tidak kekal ini. Saya berpandangan begitu kerana berapa ramai di kalangan kita yang mendapat A dalam mata pelajaran geografi di sekolah contohnya, yang masih ingat mahupun mengaplikasikan subjek geografi ini dalam kehidupan harian kita. Apa yang tinggal hanyalah memori dan juga mungkin kesan akibat tekanan bersengkang mata menghafal dan mengingati fakta-fakta buku teks. Saya tidak menidakkan tentang peri pentingnya pelajaran dalam kehidupan, namun apabila kita terlalu menekankan kepada aspek teori dan ukuran nilai kelulusan, maka inilah yang akan memakan diri anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Mereka tidak akan belajar kerana kemahuan, mereka juga tidak akan belajar kerana minat, apatah lagi mereka tidak akan menghayati kerana memahami, tetapi mereka teruskan juga demi untuk melarikan daripada tekanan untuk mendapat keputusan yang lebih baik. Anak-anak muda sebeginilah yang akhirnya tidak memahami serta mengaplikasikan apa juga ilmu dalam kehidupan. Dan kerana itulah makin ramai yang hidup terumbang-ambing dan tidak dapat membezakan kebenaran dan kebatilan. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, demi untuk merubah lanskap ini, satu usaha bersepadu perlu dibuat. Kita perlu melihat perkara ini di luar lingkup yang sedia ada. Kita haruslah lebih memahami kehendak dan minat anak-anak kita kerana dengan memaksa mereka untuk menghafal serta menjawab peperiksaan semata-mata tidak akan memberikan keuntungan kepada sesiapa pun, termasuklah jiwa anak-anak muda kita ini. Saya juga yakin keputusan kerajaan baru-baru ini untuk mengkaji semula sistem peperiksaan harus diberikan sokongan dan penghargaan. Dan inilah yang menunjukkan nada kita adalah seirama. Begitu juga kita semua telah dimaklumkan tentang keputusan kerajaan memansuhkan penilaian menengah rendah atau PMR dan mengubah suai format ujian pencapaian sekolah rendah atau UPSR bermula pada tahun 2016. Pergerakan Puteri menyokong usaha kerajaan untuk mencari kesesuaian dengan keadaan semasa seperti yang telah saya sebutkan awal tadi. Puteri ingin agar kita membuka minda kita sejenak. Jika kita menilai anak-anak kita cenderung kepada kemahiran, seharusnya lah kita memberi galakan kepada mereka meneruskan kecenderungan itu dengan lebih baik. Ibu bapa harus cuba membuang persepsi bahawa ilmu pengetahuan adalah buku teks dan keputusan peperiksaan semata-mata. Saya amat yakin ilmu pengetahuan itu merentasi serta menjangkaui akal fikiran. Ilmu pengetahuan meliputi ilmu-ilmu kemahiran yang bakal membawa generasi muda jauh ke hadapan. Inilah yang saya yakini mampu berubah generasi muda kita untuk berdaya saing dalam bidang yang mereka minati dan lebih menghayati ilmu pengetahuan. Saranan pergerakan Puteri agar lebih banyak sekolah-sekolah kemahiran dibina, diberi pengiktirafan sewajarnya dan diangkat sebagai antara asas pembangunan modal insan dari sudut pendidikan. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, dalam kita menjengah ke arah kemodenan dan globalisasi, pasaran tenaga kerja manusia juga semakin meningkat. Modal insan yang berkualiti tinggi menjadi tunjang kepada pembangunan negara. Bagi mencapai modal insan berkualiti ini,
Ianya harus dimulakan dengan kelengkapan pengisian diri dan jiwa yang bersandarkan ilmu serta kemahiran yang bermutu. Jika kita soroti, saban tahun berpuluhan ribu graduan menamatkan pengajian di puluhan institusi pengajian awam dan juga swasta. Dengan kadar tinggi yang sedemikian, mustahil kita kekurangan tenaga kerja dan juga kepakaran pada pasaran semasa. Namun begitu, adik-adik yang saya hormati sekalian, masih ramai juga anak-anak muda kita yang ketinggalan, anak-anak muda kita yang menjadi penganggur setia. Mengapakah senario ini terus berlaku? Adakah kerana graduan kita tidak berkualiti? Atau mereka ini memilih soal kerja? Persoalan ini telah dibangkitkan hampir di setiap forum yang melibatkan isu penggunaan tenaga kerja dan juga pengangguran. Data menunjukkan bukan calang-calang graduan yang mencari kerja di pasaran tenaga kerja di Malaysia. Namun didapati bahawa masih ramai yang melihat kepada ukuran nilai segenggam ijazah. Ijazah kelas pertama dicari dan menjadi pilihan. Kelas kedua bolehlah memegang jawatan-jawatan pentadbiran. Kelas ketiga, adakala gaji adik-adik kita ini pun cukup-cukup makan. Pengkelasan seperti ini adalah baik. Kita tak kata tak baik. Tapi baik ketika kita mengenal pasti calon mengisi kekosongan. Namun begitu, persoalan saya, berapa ramaikah anak-anak Melayu yang menggenggam ijazah kelas pertama? Berapa ramaikah anak-anak Melayu ijazah kelas ketiga yang mendapat kerja dan dapat menyara keluarga mereka? Oleh daripada itulah, semua persoalan ini menimbulkan keresahan kepada kita semua. Selaku generasi muda yang bakal mewarisi kepimpinan negara, siapakah yang akan mendapat manfaat daripada pengkelasan ini? Mungkin ianya dapat memudahkan proses pemilihan dan juga penentuan jawatan. Namun adakah ianya memberikan keadilan dari sudut pembangunan modal insan menyeluruh di negara kita? Seharusnya pengkelasan ini dikaji kepada sebuah sistem yang lebih berdaya saing, di mana pelajar-pelajar dinilai bukan bersandarkan kepada keputusan peperiksaan semata-mata.